Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, syukur kita kepada Allah. Tak mudah untuk kita nak menambahkan ilmu ini, kerana ramai dalam hidup kita di antara kita nak tambah ilmu dengan kita nak rehat, ataupun kita nak baring, ataupun kita nak duduk saja-saja. Maka ramai di kalangan kita memilih untuk duduk saja-saja daripada kita nak menambahkan ilmu. Tapi Allah sayang pada kita. Allah tambahkan pada diri kita ni peluang-peluang dan ruang-ruang untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita ini sendiri. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, kita masih lagi dalam tajuk membicarakan tentang mengenai apa yang patut kita masukkan dalam hati kita ini untuk mengukuhkan kita dengan Allah. Sebelum daripada ini kita sebut perkara-perkara yang menyebabkan kita kena buang dalam hati kita ni, kita buang perasaan-perasaan yang tak baik, ujub, dendam dan sebagainya. Kemudian pada diri kita pula kita diajar supaya tambahkan dalam hati kita ni sesuatu yang menyebabkan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang kita masih lagi sebut, dan kita sampai pada yang keenam. Yang keenam ialah mencintai Allah. Dalam tajuk Allah berhak untuk dicintai. Lalu kita tanya, macam mana Allah nak dicintai? Maksudnya pada diri kita ni, kita nak mencintai Allah tu sebab apa? Dan bagaimana kita boleh menjadikan diri kita ni cinta kepada Allah? Yang tamanya kita sebut sebelum daripada ininya, sebab yang tamanya bila kita mula mencintai diri kita sendiri, maka kita perhati betul-betul. Bila kita cinta pada diri kita sendiri, maka di waktu tersebut secara automatik pada diri kita mesti mencintai siapa yang buat diri kita. Itu yang pertama pada diri kita ni. Yang keduanya, dalam hidup kita ni, kita kena pada diri kita ni mencintai orang yang telah berbuat baik pada kita. Dalam hidup kita ni, siapa yang berbuat baik pada diri kita kalau tidak Allah? Dalam hidup kita, cubalah kita belajar untuk mencintai orang yang berbuat baik pada diri kita. Orang yang berbuat baik pada kita, secara automatik kita akan balas dengan yang baik juga. Begitu juga dengan Allah. Bila kita perhati betul-betul rezeki-rezeki, nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita ini, nescaya kita akan dapati banyaknya nikmat-nikmat Allah yang Allah telah bagi pada kita untuk kitanya mengembalikan balik rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, iaitu kecintaan seorang pada siapa pun yang berbuat ihsan. Ihsan ini, kita dengan orang yang berbuat ihsan dengan kita kan, kita akan rasa sayang, kita akan rasa kasih pada dia. Demikian juga dengan yang namakan dengan dalam hidup kita ni, bila kita ni orang yang berbuat ihsan pada kita pun kita sayang pada dia balik. Demikianlah lebih lagi lah Allah ni ihsan pada kita. Ihsannya banyak pada diri kita ni. Kita tidur, kadang-kadang kita tidur, tapi nafas kita bergerak, anggota badan kita yang lain berjalan. Ni ihsannya Allah. Siapa yang buat benda demikian kalau tidak Allah? Ni sebab oleh demikian kita kena cinta kepada Allah. Dalam hidup kita ni, kalau kita perhati ihsannya Allah pada diri kita ni, banyaknya kebaikan yang Allah bagi pada diri kita. Ni dia panggil ihsan, berbuat ihsan tersebut. Kemudian sebab yang keempat, hari ini kita sambung sebab yang keempat. Kenapa kita kena cintai Allah ini? Sebab yang keempat, iaitu mencintai setiap sesuatu yang bagus dan indah. Kita ni diajar supaya mencintai setiap kita ni, secara sifat semula jadi kita pun, dalam diri kita ni, kita cinta pada yang bagus-bagus dan yang indah-indah. Yang bagus-bagus dan indah-indah, sebab memang bagus dan indahnya bukan kerana ada sesuatu yang menyebabkan tumbuh kecintaan tersebut. Ini maknanya, siapa yang bagus dan siapa yang lebih indah daripada Allah? Kalau tidak Allah jauh lebih bagus, jauh lebih indah. Allah Subhanahu Wa Taala ini.
Misalnya, setelah mencintai dan memuji kebagusan dan keindahan tadi, lalu memperolehi apa yang datang di belakangnya. Bila kita cinta kepada yang kita ni puji-puji yang bagus-bagus, lepas tu lahirlah perasaan kasih kepada yang disebut dengan yang kita puji tadi. Para hadirin sekalian boleh perhatikan, pada diri kita kadang-kadang kitanya tengok barang-barang yang cantik, misal contoh, barang-barang yang bagus. Waktu tu kita rasa apa dia? Kita nak memiliki. Tu dia panggil demikian. Kita nak biar kita dapat benda demikian. Orang lelaki dia tengok kereta cantik-cantik, dia tengok kenderaan yang mewah-mewah, dia tengok ada perasaan pada diri dia. Perasaan apa dia? Perasaan dia nak memiliki kenderaan tersebut. Demikian juga dengan yang namakan dengan dalam hidup setiap di kalangan kita ni. Bila kita tengok alam ni cantik, alam ni indah, kemudian kita tengok segala kejadian ni elok-elok semuanya susunan atur yang indah, maka tak rasakah kita nak mencintai siapa yang menciptakan yang demikian? Tentulah kita akan rasa siapa dia? Allah. Tu pada diri kita cara demikian pada diri kita ni. Atau pada saat di kemudian hari, maknanya kita nak kepada lepas pada ini di muka di awalnya sudah pernah kami huraikan mengenai masalah cinta pada apa pun yang tampak bagus dan juga indah. Ni perangai dipanggil. Siapa-siapa yang ditengok orang yang bagus, yang indah, dia datang perasaan untuk dia nak dapatkan benda demikian. Kadang-kadang ramai mana orang dahulu, zaman-zaman dahulu berkelahi, bukan zaman dahulu lah, zaman sekarang pun ada lagi. Perangai berkelahi, berebut perempuan yang cantik, yang berebut jantan yang handsome. Senang ceritanya. Ramai di kalangan kita terjadi perkara demikian. Kalau kita tanya kenapa terjadi demikian, dia jawab kerana apa dia? Kerana benda tersebut cantik, benda tersebut lawa, benda tersebut dia akan rasa demikian. Dia ingin memiliki. Allah jauh lebih cantik, jauh lebih indah daripada itu. Kalau manusia rasa dia tengok orang ni cantik, orang ni handsome, orang ni lawa dan sebagainya, dia rasa dia nak memiliki benda demikian, apatah lagi yang disebut dengan Allah. Dalam hidup kita ni, bila kita tengok benda-benda yang cantik, benda-benda yang indah, nampak terus di sebalik cantik dan indah tu siapa dia? Allah. Maka Allah lah yang berhak untuk dicintai. Jangan kita nampak yang selapis tersebut, jangan. Tapi di sebalik segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ni, cantik dan indah, susunan atur yang indah, maka Allah lah yang berhak untuk dicintai dalam hidup setiap orang mukmin. Itu cara dalam hidup kita ni. Di awal kita telah jelaskan perkara demikian dan indah. Yakni apabila hal itu sudah menjadi watak dan tabiat setiap orang. Bila dia memang secara semula jadi dalam hidup manusia ni, Allah lahirkan, kamu tengok benda yang cantik, kamu ingin memiliki. Itu cara demikian. Peliklah kita kalau kita ni kenal Allah, kita kenal cinta, kita kenal keadaan yang begitu dalam hidup kita. Tiba-tiba kita tak rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kejadian-kejadian cantik-cantik, indah-indah. Kadang-kadang kita pergi tengok air terjun yang cantik. Kita tengok bukit bukau, gunung ganang yang cantik. Lukisan alam yang cantik, segala yang cantik. Kenapa kita tak nampak Allah? Patutnya kita nampak Allah lah dalam diri kitanya. Bila kita nampak perkara demikian, iaitu yang tampak dalam bentuk luar dan dapat disaksikan dengan mata kepala. Allah jadikan susun atur atas muka bumi ni kan banyak yang cantik-cantik, dan yang batin, yakni yang hanya disimpan dalam hati seseorang, dan ini hanya dapat disaksikan dan diteliti dengan mata hati dan cahaya penglihatan belaka. Ni yang kita nampak. Yang pertama, atau yang dapat dilihat daripada luar itu mudah sekali. Yang nampak di luar itu mudah sekali. Sebab anak-anak dan binatang pun dapat mengenalinya, dapat mengenali. Tetapi yang kedua, hanya dapat dicapai oleh orang yang memiliki kebersihan jiwa dan hati. Sedangkan manusia yang hanya mengetahui apa yang tampak di alam dunia ini, atau yang mengejar kesenangan dan kehidupan duniawi, tidak dapat ikut merasakan apa yang menjadi hakikat kebagusan dan keindahan tadi. Maksudnya, kita ni jangan jadi macam budak-budak dan juga binatang. Budak-budak yang akal dia singkat dalam hidup dia hanya fikir tentang mengenai, dia hanya fikir tentang dalam hidup dia ni yang ni je dia nampaknya. Dia nampak daripada zahir. Tapi orang yang pandangan hati dia jelas,
Dia nampak di sebalik apa yang terjadi. Apa dia? Dia nampak kuasa Allah yang berada di belakang tersebut. Ni orang yang beriman. Dia nampak. Sebab tu kita jangan nampak dunia je dalam hidup kita, tapi kita diajar supaya nampak akhirat. Bila kita nampak akhirat dalam hidup kita, dalam kehidupan kita, kita nampak akhirat Allah, maka di waktu tersebut kita akan dapati banyak keindahan yang Allah sediakan dalam hidup kita dan menjadi berhak untuk Allah untuk dicintai dalam kehidupan kita ini sendiri. Sebenarnya setiap benda yang indah itu bagus dan pasti disenangi oleh sesiapa pun. Maknanya kalau orang ni nampak akhirat, tentulah orang ni akan letak Allah keutamaan. Tapi oleh kerana mata manusia ni nampak dunia je, dia nampak selapis, dia tak nampak yang di belakang sana. Dia tak nampak di akhirat Allah. Dia tak nampak bagaimana syurga Allah. Dia tak nampak bagaimana ganjaran yang disediakan dalam syurga Allah. Lalu di waktu itu macam mana dia nak mencintai Allah? Susahlah dalam hidup dia untuk dia nak mencintai Allah. Dan maknanya pada diri kita ni, semua orang ni kalau dia tengok benda yang cantik-cantik, dia nak pada benda yang cantik itu. Sepatutnya demikian. Sebenarnya setiap yang kebagusan itu pasti disenangi oleh sesiapa pun, dengan syarat bahawa orang itu memang dapat meraih kebagusan tersebut. Dengan syarat demikian. Manakala seorang itu dapat meraih dengan hati, maka itulah yang disebut hal yang mahbubul qalb ataupun dicintai oleh hati. Kenapa kita tanya, kenapa ustaz saya ni payah nak cinta pada Allah? Saya ni cinta pada dunia ni kuat, tapi cinta pada Allah tu tak datang pada diri saya. Punca kerana kita tak nampak di sebalik sesuatu. Kita nampak selapis, kita tak nampak yang tersirat. Kita nampak yang tersurat. Yang ni yang bahaya dalam hidup kita. Kita nampak cantik je. Kadang-kadang kita tengok bangunan cantik, kita kata cantiknya bangunan ini. Kita sebut demikian. Tapi kita tak nampak siapa yang arkitek pada bangunan tersebut. Siapa yang susun, siapa yang buat bangunan tersebut. Kita tak nampak. Kita nampak selapis je. Demikian patutnya kita nampaklah. Lalu lahirlah pada diri kita ni perasaan sayang dan kasih. Kita tengok alam ini. Ramai orang kita takjub tengok alam ini. Tengok alam. Dia pun wonderful dia. Wonderful je dia boleh sebut. Dia nak sebut subhanallah tak boleh. Kenapa dia tak boleh nak sebut subhanallah? Jawabnya kerana dia tak nampak Allah. Dia nampak ni selapis je pada diri dia. Itu yang jadi masalah dalam hidup seorang. Lalu orang mukmin diajar supaya apa dia? Kamu kena nampak panjang. Kamu kena nampak jauh dalam hidup kamu. Jangan kamu nampak yang lapisan yang pertama je, tetapi kamu kena nampak lapisan yang kedua. Lapisan yang kedua ni apa dia? Akhirat Allah. Nampak barzakh. Nampak pada diri kita ni kena lahir dalam diri kita ni. Akhirnya bila kita nampak barzakh, kita nampak pada mahsyar, kita nampak yang disebut dengan syurga neraka Allah, kita nampak semua benda demikian pada pandangan kita dalam hidup kita ni, kita nampak suasana ini, maka dalam keadaan demikian kita akan mula mencintai Allah. Itu cara demikian dalam hidup orang mukmin. Orang mukmin ni dia kena jadi begitu pada diri dia. Kalau tidak, kita tak akan cinta pada Allah. Payah pada kita nak mencintai Allah. Jangan kita nampak yang zahir tu, nampak yang di sebalik tersebut. Satu Islam diajar, bila kita solat kena jadi khusyuk. Bila kita derma, biar jadi ikhlas. Bila kita berbuat sesuatu amalan kita kerana Allah. Itu cara dalam hidup kita. Jangan kita buat tu selapis. Orang tanya, kenapa solat? Kerana mak suruh. Kenapa solat? Kerana ayah saya suruh. Kalau ayah saya tak suruh, mak saya tak suruh, saya tak solat. Tak boleh begitu. Kita kena tanya, kenapa solat? Untuk khusyuk. Kenapa khusyuk? Untuk dekat dengan Allah. Itu cara demikian. Orang tanya, kenapa kita bersedekah? Kita jawab, ada orang jawab, saya bersedekah kerana nak tunjuk-tunjuk pada orang. Itu pandangan selapis. Tapi Islam diajar, kamu bersedekah mesti kerana apa dia? Kerana nak dapatkan keikhlasan. Kenapa nak suruh dapatkan keikhlasan dalam kita bersedekah? Nak suruh kita ni dekat dengan Allah. Itu cara orang mukmin. Cara orang mukmin dalam hati mereka tu, biar ada. Setiap kali mana kita buat benda-benda yang cantik, kita dapat benda-benda yang bagus, kita nampak Allah lah yang menjadikan dan menciptakan sesuatu itu. Ni kadang-kadang kan kita puji isteri ke, seorang yang puji isteri, dia tengok isteri, cantiklah awak, misal contohnya, dia puji isteri dia.
Jangan puji isteri je. Dia kena sebut Alhamdulillah. Dia kena sebut demikian. Sebut Alhamdulillah, saya memiliki isteri yang cantik. Siapa yang bagi? Allah. Tu baru dia datang. Cinta dia bukan cinta pada isteri. Yang utamanya, cinta utama dia untuk Allah. Allah menganugerahkan pada dia isteri yang cantik. Kadang-kadang seorang isteri, dia puji suami dia. Abang ni handsome lah, misal contohnya. Dia nampak suami dia, abang ni kacak lah, dia sebut. Suami pun kembang kempih terus. Bila kena puji demikian. Sebenarnya jangan nampak suami itu, badan suami itu, tetapi yang dia kena nampak apa dia? Di sebalik kejadian suami ni jadi handsome ni pun siapa? Allah yang menciptakan demikian. Tu nampak benda yang bagus, di sebalik yang bagus itu, yang indah itu, adanya Allah. Yang tu yang menyebabkan lahirnya pada diri kita ni mencintai Allah dalam hati kita ni. Lalu Allah berhak dicintai. Kenapa Allah berhak dicintai? Kerana keindahan-keindahan penciptaan yang Allah jadikan ini selayaknya kecintaan untuk Allah. Dipanggil demikian. Ni tak orang kita, dia berhenti setakat tu je. Siapa yang ajar macam tu? Barat yang mengajar demikian. Barat dia mengajar supaya kita ni hidup dalam keadaan berhenti dengan manusia je. Dia tak berhenti kepada pencipta pada manusia. Tu Barat. Sebab tu dia sebut I love you, you love I. Senang dia dalam hidup dia. Kita tak. Orang mukmin dia sebut ana uhibbuki fillah. Saya mencintai awak kerana Allah. Allah, dia nampak Allah. Tu beza. Kemudian sama juga dengan orang perempuan. Bila dia tengok suami dia pandang suami dia, sebut ana uhibbuka fillah. Saya mencintai awak wahai suami saya kerana Allah. Tu cara demikian dalam hidup. Sebagai misalnya, dapatlah kita maklumi daripada satu kesaksian yang berupa mencintai para nabi, para alim ulama, orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia dan luhur, serta sifat-sifat yang sangat diredai di sisi Allah Ta'ala. Tanda kita ni mula mencintai Allah bila kita mencintai para nabi. Mula kita mencintai para alim ulama bila kita memiliki akhlak yang mulia. Itu tanda kita mencintai Allah. Mula pada diri kita cinta pada nabi. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, nescaya kamu kena ikut apa yang dibawa oleh aku, maka nescaya kamu akan dicintai di sisi Allah. Itu cara demikian. Kita tengok ajaran yang diajar oleh nabi-nabi indah-indah, susunan indah, cantik-cantik semua yang diajar oleh nabi pada kita ini sendiri. Kita sebut alhamdulillah, aku dianugerahkan oleh Allah melalui nabi ini, menyebabkan aku dapat hidayah daripada kamu ya Allah. Itu cara demikian. Demikian juga para alim ulama, mencintai para alim ulama. Bila kita mula mencintai para alim ulama, maknanya kita dah mula mencintai Allah. Itu cara demikian. Demikian juga orang yang memiliki akhlak yang baik. Sayang kita pada orang-orang yang soleh-soleh. Walaupun dia tidak alim ulama, tapi dia mempunyai akhlak yang baik dan mulia serta luhur. Kita berjumpa dengan orang-orang yang macam ni, kita berkawan dengan dia, kita bersahabat dengan dia. Kenapa? Kerana cinta kita pada Allah. Cinta pada Allah Ta'ala tadi, agar Allah redha pada kita. Semuanya itu dapat kita lukiskan di saat melihat bagaimana wajah-wajah beliau-beliau tadi. Katanya tuan kita ni, semuanya kita dapat jadi rasa cinta kita pada Allah ni bila kita berjumpa dengan orang-orang sebegini. Bila kita berjumpa dengan orang-orang sebegini, lalu kita pun tambah rasa cinta kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan kena ingat ya, bila kita berjumpa habaib ke, jumpa orang-orang alim ke, jumpa para masyayikh ke, jangan kita cinta pada jasad dia saja, jangan. Tapi yang besarnya apa dia? Cinta pada Allah. Tu dipanggil yang besar ni. Ni orang kita ni, dia sayang pada seorang-seorang tersebut sampai dia menjadi ta'assub. Itu bahaya. Bahaya yang Islam dagang. Kamu jangan jadi ta'assub. Ta'assub ni apa dia? Buta tuli. Kamu apa yang dia buat tersebut, sehingga kan kamu ikut ajaran dia, sesat dalam hidup kamu. Yang ni bahaya. Ramai orang kita ni dia jadi demikian. Dia rasa orang ni hebat dan sebagainya. Dia tak nampak Allah yang jauh lebih hebat. Jangan terhenti dengan orang. Saya ada panggilan, ada seorang perempuan, dia hantar mesej pada saya. Dia tanya ustaz, dia kata,
saya berguru dengan seorang syekh-syekh demikian, dia sebut. Orang ni dianggap wali. Jadi dia yang dianggap wali, tapi dia telah berkahwin saya dengan kahwin batin. Kahwin batin dia sebut. Tapi saya tak setuju. Saya nak kahwin batin dengan dia, tapi dia telah mengahwinkan saya dengan dia dengan kahwin batin. Kemudian macam mana ustaz? Dia sebut pada saya telah menjadi isteri dia, tapi saya tidak disentuhi oleh dia. Dia kahwin cara batin. Dia sebut demikian. Kemudian dalam masa yang sama dia kata, ada lelaki lain nak kahwin dengan saya. Saya boleh kahwin tak dengan lelaki lain? Tengok bagaimana dia telah terikat dengan syekh ni sendiri. Saya jawab, saya kata bohong. Penipu je. Orang yang demikian dia menipu. Dia kata, dia wali ustaz. Dia orang anggap dia wali. Saya kata bohong. Dia penipu saja. Dan tak ada pun pernikahan batin sebegitu. Dan jangan kita terikat. Ramai orang kita ni, dia konon-konon nak cari jalan untuk Allah. Dia masuk, dia panggil tarikat yang sesat. Yang ni yang jadi masalah. Dia akhirnya, dia terikat. Bukan dia ikut tarikat, dia terikat dengan syekh-syekh yang jenis demikian. Yang menyebabkan dia tak nampak Allah yang lebih besar daripada tersebut. Hilang pertimbangan dia panggil. Macam-macam gaya orang ni kan. Semua, kalau kita rapat dengan orang-orang alim pun, bukan mesti kita jadi rapat dengan dia tu, sehingga kan kita ni jadi ta'assub pada dia, tidak. Tetapi, lekat dengan orang alim ni, untuk kita nampak Allah yang jauh lebih besar itu. Orang alim ni, memberi kesedaran pada kita, memberi petunjuk pada kita, membuka hati kita ni, untuk kita dekat dengan Allah. Tu kita kena faham. Jangan kita ni, kenal orang alim, jadi lekat dengan orang alim tersebut. Sehingga kan kita ni tak nampak Allah. Sanggup buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Yang kadang-kadang bukan orang alim pun mengaku jadi alim. Dianya tak belajar langsung pun, tak ada ilmu pun. Akhirnya mengaku jadi Tuhan, jadi Nabi, jadi orang yang bijak konon-kononnya. Semuanya ni satu kekarutan dalam masyarakat kita dipanggil. Benda yang mengarut itu dipanggil. Dan anggota tubuhnya yang lain. Maksudnya, kita bila kita tengok saja orang-orang yang sebegini, kita nampak Allah di sebalik tadi. Yang lebih besar pada kita. Inilah yang dimaksudkan dengan bagus dan indah bentuk batin. Yang dipanggil. Dalam diri kita ni, biar terbina begitu. Sayang kita pada orang-orang alim. Bukan sayang pada jasad dia tu yang besar. Tetapi, nak sebutnya, sayang kita tersebut ialah kepada Allah yang di sebalik tersebut. Kita, Allah anugerahkan pada kita orang-orang alim, orang saleh yang datang, yang mengajar pada kita, yang beri ilmu pada diri kita ni, kita tumpang ilmu dia. Akhirnya yang kita nak bukan nak pergi dekat dengan orang alim tu, tapi yang kita nak pergi dekat dengan Allah. Sehingga lahir perasaan cinta yang besar dalam hati kita ni untuk Allah dalam hidup kita. Namun demikian perasaan yang ada dalam hati belum tentu dapat mencapainya. Memang mungkin saja dapat mencapai dengan mengetahui dan memaklumi bagus dan indahnya berbagai pembekasan yang menunjukkan hal itu. Bahkan apabila hati telah mengerti meraih masalah tersebut, maka hati akan menjadi condong dan sesuai, kemudian mencintainya. Itu cara seorang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun mencintai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ataupun mencintai Imam Syafi'i rahimahullah, maka kecintaan tadi semata-mata kerana bagus dan indahnya apa yang tampak di luar dia. Bila kita cinta pada Nabi, begitulah. Cinta pada Abu Bakar, begitulah. Cinta pada Imam Syafi'i, begitulah pada kita. Ataupun amalan yang terlihat daripada beliau tadi. Yang kita tengok daripada apa yang ada, daripada Nabi-Nabi tadi, daripada sahabat-sahabat tadi, dan juga tabi'in tadi yang luar dia saja. Jadi jelas, bukan ada sesuatu yang ditentukan. Tidak pula kerana kegantengan rupa dia, tidak kerana kacaknya wajahnya, ataupun kerana kebaikannya yang dikhusus untuk kita. Hanya saja bagus amalan-amalan beliau tersebut adalah disebabkan bagusnya sifat-sifat yang terkandung dalam diri, dan dari situlah pokok pangkal tumbuhnya amalan. Sifat-sifat yang baik itu
memang penyebab yang menimbulkan amalan-amalan yang tampak di luar saja. Dan itulah petunjuk utama daripada adanya sifat-sifat dalam hati seorang. Marilah kita perhatikan sebentar apa yang kami cantumkan di bawah ini. Tuan kitab kita ni, dia ajar pada kita macam mana yang sepatutnya kita lakukan dalam hidup kita ni. Jangan kita ni cinta Nabi, cinta berhenti cakap Nabi. Tak, bukan demikian. Cinta Nabi sampai peringkat kita mentaati perintah Allah. Itu baru cinta Nabi. Ada orang kita ni cinta Nabi, dia berhenti cakap cinta pada Nabi. Tak betul. Dalam hidup, cinta Nabi ni bukan sekadar sekadar mencintai Rasulullah, mencintai para alim ulama untuk sampai kita, dia panggil bernoktahkan ataupun berperhentian pada jasad dia. Tak. Cinta ni mesti melangkaui. Cintalah Nabi sehingga kamu mentaati perintah Allah. Jangan cinta Nabi, berhenti cakap cinta Nabi. Orang kita kan beria dia, cinta Nabi, cinta Rasul. Sampai subuh tak semayang pula. Tak ada faedah langsung. Ada orang kita cinta Nabi, cinta kasih Rasul, tapi aurat terbuka. Benda apa? Demikian dalam hidup. Dalam hidup kita ni, mencintai seseorang tu sampai kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru betul cinta yang sebenar dalam hidup. Cinta ni macam kita cinta pada suami kita, cinta pada isteri kita. Kena berhenti cakap mereka tu je. Tak. Cintalah pada suami sehingga kita mentaati perintah Allah. Cintalah pada isteri sampai peringkat kita mentaati perintah Allah. Buat apa kita cinta pada isteri? Tiba-tiba kita sayang pada isteri sampai lawan perintah Allah. Tak ada manfaat langsung cinta demikian. Orang kita kan dia sayang pada isteri dia. Sayang, kenapa? Isteri saya cantik. Kenapa kamu sayang pada isteri kamu? Kenapa? Kerana isteri saya pandai masak. Isteri saya pandai kemah rumah. Cinta saya pada yang disebut dengan saya sayang sungguh pada isteri saya. Kerana isteri saya ni, dia ni begini-begini. Ni mengarut. Cinta sedemikian rupa. Cinta pada isteri sehingga kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kita mengenali Allah. Sampai peringkat demikian. Kalau sekadar cinta pada suami, cinta pada isteri, tapi berhenti setakat itu saja. Saya sayang pada isteri saya. Saya sayang pada suami saya. Saya sayang pada anak saya. Sayang, tiba-tiba buat maksiat pada Allah. Lawan Allah. Sayang pada isteri, bawa pergi melancong di luar negara. Kemudian pakai seksi-seksi. Ambil gambar dalam keadaan yang buruk sebegitu. Kemudian dia pun post pada orang ramai. Tunjuk pada orang ramai keadaan demikian. Cinta apa begitu? Cinta ni, cinta pada isteri kita ni, sehinggakan kita ni memuji Allah. Kita sentiasa dekat dengan Allah. Ini baru benar cinta. Kalau kita cinta pada suami kita sampai suami kita tak semayang, cinta pada anak-anak kita sampai anak kita buat maksiat, cinta apa yang sebegitu dalam hidup? Cinta ni biar kita mencintai sampai peringkat kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa sampai peringkat kita betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benda yang diajar dalam mencintai Allah dalam hidup. Sebab tu asas. Kalau kamu nak cinta pada yang nak cinta pada Allah, melalui nabi-nabi, melalui para alim ulama, melalui orang-orang yang sebegini. Tuan-tuan faham ke tak faham? Buat faham lah, senang ceritanya. Saya nak sebutnya, nak gambarkan apa yang disebut oleh tuan kitab kita ni. Ada orang yang melihat ataupun menelaah buah karangan seorang pengarang yang amat indah susunan, contoh, dan mudah dimengerti. Kadang-kadang ada orang kita ni, dia baca tulisan-tulisan orang yang mudah dipahami, ataupun membaca karya yang ahli syair, yang syairnya amat berkesan sekali kerana amat bagus. Kadang-kadang kan orang kita ni dengar suara lagu-lagu yang sedap-sedap je suara indah-indah je suara dia, atau lukisan seorang pelukis yang begitu cermat sehingga kita menjadi takjub di saat melihatnya, ataupun hasil bangunan yang dibangunkan oleh seorang arkitek, bangunan yang begitu menarik perhatian sebab cantiknya, bagusnya. Tentu orang itu akan terbuka hati dan jiwanya, sebab segala yang dikerjakan oleh mereka masing-masing itu amat teliti dan mengagumkan. Lalu mengatakan bahawa sifat yang bagus yang terdapat dalam batin itu dapat diperhatikan daripada hasil buatannya. Tentu saja hal demikian tadi
merupakan perbincangan dalam masalah ilmu pengetahuan dan kekudratan ataupun kekuasaan dalam menciptakan. Apabila yang tampak di luar itu lebih indah dan lebih mulia, keindahan lebih sempurna dan nilainya lebih agung, maka dapat dipastikan bahawa ilmu penciptanya itu lebih mulia, lebih bagus dan lebih tinggi nilainya. Demikian pula hal yang diciptakan, manakala lebih agung tingkatnya, lebih bagus tampaknya dan lebih tinggi kedudukannya, maka kekuasaan dan kepandaian pencipta tadi pasti lebih berharga dan lebih mulia kadar kedudukannya. Tuan-tuan tengok kan, kadang-kadang kita tengok bangunan cantik, bangunan. Kita tak nampak bangunan, rugi ya. Padahal kita kena tengok siapa yang pencipta arkitek pada bangunan tadi. Kadang-kadang kita tengok jentera-jentera berenjin ini, kenderaan-kenderaan. Kadang-kadang orang takjub, wuih, lajunya kereta ni. Ni hebatnya kenderaan, kita sebut demikian. Tapi kenapa kita tengok pada kenderaan tu je? Kenapa kita tak tengok siapa yang mekanik ataupun siapa yang menyusun enjin tadi dalam keadaan sebegitu? Siapa arkiteknya? Kadang-kadang kita tengok pakaian yang dipakai oleh sahabat-sahabat kita. Dia pakai pakaian, cantiknya pakaian, kemahnya pakaian dia, kemudian cantiknya jahitan dia. Cuba tengok siapa yang menjahit. Siapa yang menjahit tu? Dia panggil demikian. Terus lapis. Kemudian bila kita tengok hebatnya yang penjahit-penjahit ni, hebatnya arkitek-arkitek ni, siapa yang menciptakan mereka pula? Tentulah Allah, dia panggil. Tentulah Allah. Bila kita nampak yang kemuncak di Allah, maka di waktu itu kita akan mula mencintai Allah. Yang mencipta tu jauh lebih hebat daripada segala-gala yang dicipta tadi. Tu cara demikian. Sekarang cubalah kita perhatikan dengan saksama bagaimana yang kita maklumi dan kita ketahui betapa sangat indah dan bagusnya apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Bukankah ciptaan Allah itu amat tinggi nilai, harga dan martabatnya? Jikalau ini dapat disedari dengan sungguh-sungguhnya, maka tidak dapat diingkari lagi bahawa semulia-mulia ilmu pengetahuan dan sebagus-bagusnya adalah ilmu untuk menjadikan kita sebagai makhluk yang manusia yang memiliki kemakrifatan yang benar tentang Maha Pencipta alam dan seisinya ini. Begitu pula lah apa yang dapat mendekatkan diri kita kepada hadratnya serta yang dikhususkan untuk memilikinya sendiri. Kemudian ilmu tersebut tergantung pada besar ataupun kecilnya ilmu kita dalam bermakrifah kepada Allah Ta'ala tadi. Manakala semua huraian di awal itu sudah kita fahami dan benar dan sempurna, maka kebagusan sifat yang dipunyai oleh para siddiq, yakni orang-orang yang betul-betul mempercayai kebenaran agama Islam ini, ialah orang-orang yang dicintai oleh setiap hati manusia yang muslim dan mukmin. Itu cara demikian. Ini merupakan satu ketentuan yang wajib, yang terpahat dalam hati kita. Untuk penjelasan lebih jelas lagi, baiklah kita menengok sekali lagi pada tiga macam perkara yang kami sebut di bawah ini. Tiga macam ni kita sambung minggu yang akan datang nantilah dalam membicara tajuk ini, insyaAllah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan orang-orang yang mencintai Allah, setelah mana kita melihat setiap kejadian yang Allah jadikan ini indah dan bagus dalam kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.